سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2 bawah sekali, hak Jawi. Surat 2 bawah sekali, satu perkataan dan kemudian bahawasanya tu masuk surat 3 dah. Tapi kalau beritahu muka surat, muka surat 2 lah. Kemudian kuliah ni beritahu muka surat ni, kemudian dah saya masa saya mengaji dulu tak ada beritahu muka surat. Tak ada beritahu muka surat berapa, baris berapa. Cuma kemudian ni kok kapung ni kalau tak beritahu muka surat baris, kita kuliah tu berjalan setengah jam dah. Orang ni masih lagi duduk tercari-cari. Mungkuit orang ni, kat mana? Ni pun tak tahu sebelah dia kat mana. Kita duduk baca kitab kat setengah jam dah. Barulah beritahu muka surat, beritahu bagi. Sekarang ni payah apa, dia ada nanda tu kan, dia ada nanda muka surat tu dah. Ia boleh lekat nanda muka surat kat mana, muka baris berapa, muka surat berapa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Kemudian kuliah kita terdahulunya kita balik kepada pengertian ta'rif Islam dan juga ta'rif iman. Yang mana dalam kitab kita ni, Islam tu pergi kepada menjunjung. Junjung kalau kita kata pergi kepada makna mengerjakan. Tu. Pergi kepada Islam dengan makna amal. Amal dengan makna mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu Islam. Kemudian saya tulis di atas tu pula, satu pandangan mengatakan bahawa Islam bukan amal. Islam bukan mengerjakan ataupun buat. Islam adalah terima secara zahir akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW, dengan bahawa kita tidak engkar perkara agama, kita tidak tolak perkara agama. Kemudian amal itu masuk di bawah pengertian ihsan. Ihsan ni kalau kita kata buat baik, itu ihsan. Apa ihsannya? Buat baik dengan makna buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Adapun dalam kitab kita ni, Islam tu dah buat. Kerjakan tu Islam. Adapun dalam kebanyakan kitab yang lain, Islam bukan kerjakan. Islam terima secara zahir. Aku terima secara zahir akan perkara yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian iman terima juga, tapi terima habuan hati, terima dalam. Islam terima zahir, iman terima hati. Perkara yang diterima secara zahir Islam tadi, perkara yang diterima dengan hati masuk di bawah iman. Terima ke apa? Terima perkara yang sama, perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, yang datang daripada Allah. Yang mana kita kata gak, hak Nabi bawa ni kita panggil agama. Jadi rekah-rekah kita gak, Islam terima secara zahir akan agama, iman terima hati akan agama. Ihsan laksanakan agama tu, buat agama tu. Lagi kat tu. Sebab agama ni
perhimpunan hukum-hukum. Tu agama. Agama perhimpunan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan daripada Allah. Tu agama. Hukum bahasa Arab. Bahasa kita ketetapan-ketetapan Allah yang dibawa datang oleh Rasul untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Ketetapan inilah yang Rasul bawa, yang kita panggil Rasul bawa agama. Jadi hak Rasul bawa yang dipanggil agama ni, merangkumilah Islam, iman dan ihsan. Mana apa? Apa yang Rasul bawa, kita sebagai orang Islam kena terima zahir. Akur terima. Kalau agama kata wajib, wajiblah. Agama kata haram, haramlah. Tu zahir. Kemudian iman pula, hati kita pun akur juga. Bukan mulut je. Wajib. Yelah wajib. Hati wajib. Susahnya kitanya. Zahir terima. Hak ni tak lewat ni. Ni larangan agama. Ya, Tuhan laranglah. Tuhan kata tak boleh lah. Lepas tu hati, tak boleh hak tu, tak boleh hak ni. Lepas tu warna kita, panggil apa ni? Zahir dia terima, hati dia engkar. Orang panggil orang munafik. Menzahirkan Islam dengan makna menzahirkan terima, tetapi hati tidak terima. Jadi iman ni, hati pun ya, hati pun akur, hati pun terima segala perkara agama. Sekarang ni zahir pun akur dah terima, hati pun terima. Satu bahagian laginya ihsan. Hak terima tadi tu kok tunaikanlah. Apa makna tunaikan? Hak Tuhan suruh kerjakan, hak Tuhan larang tinggalkan. Itu ihsan. Jadi apabila ada tiga ni, barulah lengkap agama, sempurna agama. Mana apa? Kita perkara agama kita terima, hati kita pula terima, zahir pula kita patuh molek. Kalau Tuhan buat, Tuhan suruh buat belaka, Tuhan larang tinggal belaka, orang ni orang yang beragama. Tapi dalam kitab kita ni, Islam dia pergi kepada mengerjakan. Dia terjemah dengan, dia takrifkan Islam dengan junjung tau. Junjung ni, kalau kita nak tarik lah, nak bagi takrifan. Tapi hak saya ni, junjung dengan makna mengerjakan. Junjung di bawah tu tandanya mengerjakan, mana buatlah, amal lah. Tapi kalau kita bubuh junjung dengan makna terima, boleh ke tak? Mana sekarang ni kita junjung perintah, kita terima perintah. Lepas tu bila nak buat sama masa kita buat Tapi sebelum kita buat, kita junjung dulu. Boleh tak makna junjung tu makna terima dulu? Ni ke junjung tu makna buat, baru panggil junjung? Kita ada dah bahasa sekarang ni junjung. Junjung perintah. Tak ada? Junjung arahan. Ada. Junjung ni hak daulat tuanku tu. Tak? Patik junjung perintah. Ada. Macam istana. Patik junjung perintah. Dah patik junjung perintah tu buat lalu ke? Tak. Terima dulu. Lepas tu keluar istana tu, apa yang diperintah, yang kita junjung tadi, yang kita terima tadi, buat boleh tak? Junjung dengan makna terima. Tapi hak saya ni junjung dengan makna mengerjakan, junjung dengan makna buat. Boleh tak junjung dengan makna terima? Terima dululah. Lepas tu kerjakan. Kerja tu pergi kepada ihsan. Jadi kalau kita takrif Islam dengan ihsan seumpama ni, maknanya jikalau dia tidak kerjakan perkara yang diperintah dalam agama, dia tak buat perintah agama, dia tak tinggal larangan agama, berarti dia tidak ada ihsan. Tapi kalau Islam dengan makna amal, buat, junjung dengan makna mengerjakan, maknanya buat Tuhan suruh itulah Islam, tinggal Tuhan larang itulah Islam. Kalau tak buat, apa Tuhan suruh, tak ada lah Islam, dah kafir. Apa ni? Agama mewajibkan sembahyang, agama mewajibkan puasa. Agama ni ketetapan Allah yang dibawa datang oleh Rasul lah agama ni.
Agama mengharamkan zina. Agama mengharamkan judi. Tiba-tiba semayang, dia tidak semayang, dia tidak puasa, dia pergi berzina pula, dia pergi berjudi pula. Tak ada Islam. Dah tak ada Islam, kafir. Kafir, khawarij bukan ahli sunnah. Dan kalau Islam dah dengan makna amal, dengan makna apa? Buat Tuhan suruh itulah Islam, tinggal hak Tuhan larang itulah Islam. Sekarang ni semayang dak Tuhan suruh kita buat, puasa Tuhan suruh tidak puasa, zina Tuhan larang dilanggar, judi Tuhan larang dilanggar. Tak ada Islam, kafir dia, khawarij bukan ahli sunnah. Tapi atas jalanan kata Islam dengan mana aman, mana mengerjakan semayang, berpuasa tu Islam, meninggalkan larangan agama tu Islam, sebab masa tak buat, dia kata apa? Islam lagi. Tapi Islam yang tak sempurna, Islam yang derhaka. Tapi kalau kira gitu dah tak ada Islam gitu, tak ada tu dak Islam lah. Tapi kalau takrif iman, terima hati, hati tak terima, tak sah iman. Faham tak? Rasul bawa datang cerita bab akhirat. Hati tak terima, hati tak percaya, batal iman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman terima hati, tak terima je kafir lah. Betul? Islam buat, tak buat kafir. Tak kena kita. Tapi kalau Islam dengan makna terima zahir, tak terima kafir lah. Tu tak terima macam mana? Agama menetapkan semayang wajib. Dia kata semayang tak wajib sebab saya dengan Tuhan rapat dah, kenal molek dah Tuhannya, tak wajib dah semayang. Masa mula-mula hari tu, bapa awak tak semayang, tak kenal Tuhan lagi, semayang ke mana? Dia pun tanya kita, awak kenal tak Tuhan? Awak semua siapa? Tak kenal Tuhan, nak semayang ke mana? Dia kata. Maka dia tak semayang kerana tak kenal Tuhan. Lama-lama orang tanya pula, dah tak kenal lagi Tuhan, tak mayang gitu, kenal sangat dah, tak payah mayang kok. Maknanya tak payah mayang. Sebelum kenal tak boleh semayang sebab tak kenal, lepas kenal tak payah mayang sebab kenal. Mana tu? Tiba-tiba dia kata semayang tak wajib, murtad ni, kafir ni, wa'alaikumsalam. Sebab apa? Islam dengan makna terima, sekarang dia sudah tolak engkar perkara agama hak ijma' ulama', hak orang tahu belaka. Kewajipan semayang tak ada khilaf dah. Kewajipan semayang waktu tu, kalau dia engkar kewajipan semayang yang khilaf, tu tak ada kafir. Witir wajib ke tidak? Tak wajib. Dalam mazhab Hanafi kata wajib witir, tu khilaf. Mazhab Hanafi kata witir wajib, kita kata sunat, kita pun engkar kewajipan witir. Tak apa tu tak ada kafir. Jadi mazhab Syafi'i lah. Semayang waktu wajib ijma' ulama', dia kata tak wajib. Kemudian semayang waktu ni pula orang tahu belaka, budak-budak pun tahu semayang wajib, bahkan orang kafir pun tahu orang Islam ni wajib semayang. Benda hak sahih, benda orang tahu belaka, benda hak latah belaka, tiba-tiba dia kata tak wajib, kafir. Dia tak semayang tapi dia tak ingkar kewajipan, dia orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka. Kalau bagi kita mudah. Mudah. Mendirikan semayang, ihsan. Terima kewajipan semayang, kemudian semayang. Baru Islam macam ni. Tak terima saja, lepas tu buat lalu hak Tuhan perintah. Baru comel. Sebab apa? Islam comel. Sebab ada ihsan. Ihsan itulah yang syarat untuk sempurna Islam. Mudah kita nak menghuraikan. Islam dengan makna terima. Zina haram, ijma' ulama' zina haram. Semua orang tahu belaka zina haram. Orang kafir pun tahu orang Islam ni diharamkan zina. Tiba-tiba dia kata, bapa nak haramnya? Zina suka sama suka, bukan paksa-paksa pun. Kalau rogo barulah haram sebab paksa. Sekarang ni zina suka sama suka, nak sama nak. Apa nak haramnya? Murtad orang ni. Bukan murtad kerana dia zina, murtad kerana dia tidak terima perkara agama, yang mana agama mengharamkan zina. Haram zina ni ijma' ulama'. Gitu. Islam terima. Sehingga kan perkara agama ni yang ijma' ulama', walaupun benda sunat sekalipun, kita buat contohnya kerak kuku.
Tu perintah agama. Kerak kuku perintah agama. Ijma' ulama disyariatkan kerak kuku. Tapi perintah memang perintah sunat. Orang tahu belaka kerak kuku ni syariat agama kita. Tiba-tiba diengkar, ditolak. Tak pakai perintah kerak kuku tak pakai. Batal Islam dia. Murtad dia, kafir. Sebab apa? Sebab dia tak terima perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Sebab tu perkara agama ni kena jaga molek lah. Tapi ini kita cerita bab Islam secara zahir. Tapi penilaian yang sebenarnya adalah iman. Tapi iman ni hubungan masing-masing dengan Allah lah. Iman ni masing-masing dengan Allah. Waktu kita tak tahu dalaman masing-masing. Macam orang munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kata Islam dia terima zahir akan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada ihsan lagi. Semayang belakang Nabi lagi. Berjemaah dengan Nabi, semayang belakang Nabi, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Islam dia comel. Ihsan dia pun ada. Depan Nabi dia semayang lah. Di rumah dia tak semayang. Sebab tu Nabi pernah cita-cita nak bakar rumah orang yang tidak datang berjemaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bakar rumah ni ditanggung dalam mazhab Syafi'i kita bukan kerana dia tidak berjemaah. Kerana orang munafik ni duduk rumah tak semayang. Dia hanya menzahirkan semayang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat sebut allazina hum yuraun. Ayat tu cerita orang munafik asalnya. Makna apa orang munafik ni? Menunjuk-nunjuk semayang. Tapi semayang dia riak, menunjuk-nunjuk. Nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Nabi SAW bahawa mereka semayang. Nak tunjuk pada orang Madinah bahawa mereka semayang. Tapi kalau di rumah, orang tak tahu dah. Dia pun tak semayang. Itu asal ayat surah Ma'un tu kan. Atau asal ayatnya tuju kepada orang munafik. Makna orang munafik ni dari segi Islam dia terima molek. Perintah perang pun dia sanggup mula-mula sekali. Siapa masa pergi rombongan perang nak pergi tempat perang, mereka ikut sama. Siapa tengah jalan, dia autar lah pada situ tu. Kita maklumlah kisah munafik ni. Nah. Tapi hak tak ada dia apa? Islam ada, ihsan. Hak tak adanya iman. Hati tak terima. Tetapi kenapa zahir terima? Sebab tak ada arah. Orang Madinah terima belaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah terima bulat-bulat Nabi SAW. Jadi hak tak mau terima ni kena menzahirkan terimalah. Kena menzahirkan terima, maka zahirlah mereka sebagai orang Islam terima. Tapi hati terima ke tak? Tak. Ni panggil orang munafik, kafir di sisi Allah. Apa apa? Islam dari sisi hukum zahir, hukum dunia, Islam hukum akhirat dia kafir. Sebab kita ada dua ni. Kita ada Islam, kita ada iman. Islam ni hak zahir, iman ni hak kita dengan Allah. Tapi penilaian besarnya adalah iman. Islam dengan ihsan bernilai jikalau ada iman. Islam comel, semayang bang comel, pekohnya. Lepas tu ihsan ada, semayang molek, hati pula ikhlas, tapi imannya tak ada. Iman tak ada ni bukan setakat terima hati Allah ada, terima hati berkaitan dengan apa-apa yang berdatang oleh Rasul. Termasuklah cerita bab qadar-qadar kita dulu. Sebab qadar-qadar tu adalah ketetapan hukum daripada Allah. Hati kena terima, hati kena berpegang. Tiba hati berpegangnya, tidak ada qadar-qadar Allah, maka kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan ihsan dia tak pakai, kekal neraka selama-lamanya. Jadi penilaiannya adalah iman. Islam perintah agama juga. Islam perintah agama. Tapi kalaulah Islam serta dengan iman, dapat manfaat dunia, dapat manfaat akhirat. Kalau hanya Islam sahaja, iman tidak ada, hanya dapat manfaat dunia sahaja. Apa manfaat dunia merekanya? Mereka hidup aman di bawah pentadbiran Islam. Nyawa mereka terjamin. Harta mereka terjamin, keluarga mereka terjamin. Apabila mati mereka, harta mereka adalah milik pusaka keluarga. Keluarga mereka mati, mak ayah mereka mati, mereka pun dapat mempusakai harta mak ayah mereka. Sebab apa? Sebab mereka orang Islam.
Mati je, jenazah mereka dihormati sebagai orang Islam. Dapatlah kelebihan dunia. Tapi akhirat lepas mati, bergantung kepada iman. Mana kalau Islam saja tidak ada iman, mereka hanya selamat dunia, tak selamat akhirat. Islam serta dengan iman, selamat dunia dan akhirat. Jadi Islam ni zahir, hubungan kita sama kita atas dunia. Iman ni faedah dunia dan akhirat. Islam faedah dunia. Jika kalau Islam beriman, faedah dunia dan akhirat. Ni kita asingkan antara Islam, iman, ihsan. Itu asing dari segi pengertian dianya. Tapi nak jadi agama, kena lengkaplah tiga-tiga ni. Islam, iman dan ihsan. Tambahan pula iman kita tu sendiri dikuatkan oleh ihsan. Islam mudah je, kita terimalah akur. Ini kita tapang agama, terimalah. Pasal lah. Iman kita ngaji molek akidah, sah ke enam rukun, berimanlah kitanya, payah apanya. Ihsan tu payah. Ihsan ni amalan kita sekarang ni, amalan kita. Buat tong suruh, tinggal tong larang. Buat tong suruh, tinggal tong larang. Tinggal habis hak Tuhan larang. Hak zahir Tuhan larang pun kita tinggal, hak batin Tuhan larang pun kita tinggal. Maka ihsan ni lah yang akan menebalkan iman. Bila iman ni tebal, barulah selamat kita, terutama sekali apabila kita nak mati. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tiga ni kena ada. Islam tetap dah, mudah jaga-jaganya. Iman, selapis lagi ngaji akidah molek. Sebab nak beriman, asasnya mari daripada ilmu. Kalaulah kita tidak dahulukan ilmu, macam mana kita nak terima hati akan ketetapan Allah, termasuk persoalan akidah. Sebab iman ni terima sekalian, termasuk qadar dan qada kita kena terima. Kalau tak mengaji molek bab akidah, akhirnya saya selama ni saya berpegang kudrat saya lah, kekuatan saya lah, tenaga saya lah yang berkah. Kekuatan saya, tenaga saya, kudrat saya ni mari mana? Mari memang ada semua lah, sebab saya ni lahir sihat, lahir gagah. Maka sihat gagah saya ni lah yang berkah. Kapir ijma' ulama'. Batal iman dia, tak sah iman dia. Kalau kata kudrat gagah tenaga di kita tu mari mana? Allah bubuh lah. Itu akidah yang dosa besar. Iman dia kisah, tapi akidah yang dosa besar. Mana pun iman kena mari daripada ilmu. Sah iman ngaji akidah molek. Hak panjang lebarnya lagi ihsan. Ihsan lah. Penentuan sama ada iman kita tu jadi tebal ke tidak. Ihsan tak ada, kebaikan tak buat, larangan buat macam-macam larangan. Akhir iman kita kau lama kau nipih, kau lama kau nipih. Sebut nipih ni bahayalah. Sebut kata lemah ni bahayalah. Nipis iman, lemah iman. Apa lagi bagi? Lemah, nipih iman, iman yang nipih, iman yang lemah. Sebut kata nipih lemah ni boleh harap ke? Nipih lemah. Lemah ni sikit balik lalu dah. Ni bahaya. Sebab itulah kita tiga ni tak boleh lari dalam agama. Terutama sekali ihsan tu. Tapi nak pakai ihsan, amal ibadat kita tu, ni sah ni. Hak Islam tu kita warisi daripada mak ayah. Islam kita warisi daripada mak ayah. Kita Islam baka kan? Panggil Islam kitanya tabaan li abawai, ikut mak ayah. Mak ayah kita Islam, Islamlah kitanya. Iman kepercayaan hati masing-masing. Macam nak jaga Islam kita terima dari mak ayah ni, terimalah ketetapan Allah. Jangan duk pertikailah, jangan duk engkar, jangan duk tolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan mudah nak labelkan orang tolak engkar hukum Allah. Jangan. Tolak engkar hukum Allah ni kafir. Terima Islam, tolak engkar kafir lah. Tu dah laksana, tu tolak engkar. Ni yang panggil apa ni?
keliru takrif Islam dengan takrif ihsan. Ni kena buh molek takrif Islam dengan takrif ihsan ni kena faham molek. Antara terima dengan laksana. Laksana ihsan. Amal tu ihsan, laksanalah. Pada laksana. Satu kita panggil terima, akur. Yang kedua kita tunaikan, kita laksanakan. Ni kena cekoh molek. Islam terima. Sebaliknya engkar, tolak, kafir. Adapun kalau terima siapa tanya laksananya tidak, maknanya Islam dia tetap dah Islam. Laksananya tidak, laksana tidak ni banyaklah. Tak semayang, laksana apa kita tak laksana. Dah kafir orang tak semayang. Tak puasa, apa panggil tak laksana. Tidak tutup aurat, apa panggil tidak laksana. Lepas tu batal Islam. Semestinya engkar. Tak. Dia terima kewajipan semayang. Dia terima kewajipan puasa. Dah kenapa tak semayang? Kenapa tak puasa? Dia kata tak dang, tak ada masa. Itu alasan dia lah. Dia terima tak perintah agama kewajipan tutup aurat? Terima. Dia terima. Lepas tu kenapa tak tutup aurat? Dia kata kerana tak siapa seru. Apanya seru tak tahulah. Mungkin seru Israel orang kali tu. Seru Israel. Israel mai seru nak akan tudung orang kali. Dia tak dapat seru lagi lah. Nanti dululah. Nak pergi Mekah dulu. Lepas balik Mekah barulah nak mula tutup aurat. Tapi dia engkar tak kewajipan tutup aurat. Dia terima. Tutup aurat ni, pakai tudung tutup aurat ni ketinggalan zaman. Tak masuk udara. Disyariatkan tutup aurat ni Mekah. Sebab apa? Sebab berabuk. Nanti abuk kena di rambut kepala. Payah nak hilang. Ni orang engkar. Sekarang ni tak engkar. Tutup aurat wajib, bagus. Saya pun ada cita-cita tutup aurat. Tapi nanti. Mana apa ni? Dia terima tapi belum laksana. Dia orang Islam yang derhaka pada Allah. Sebab tidak ada ihsan. Bukan tidak laksana tu berarti engkar. Ada orang faham gitu. Engkar lah tu. Apabila tak laksana. Ada. Mana kena asimolek antara terima sebagai orang Islam dengan laksana sebagai ihsan. Sebab ada orang faham gitu. Bila tak laksana pasti engkar. Kalau tidak engkar pasti laksana. Bila tak laksana hukum Allah engkar. Engkar kafir. Memang engkar kafir. Tapi adakah orang yang tidak laksana tu engkar? Tu kena tu molek. Ginilah biasanya kalau kelas-kelas muslimat kita nak faham antara Islam tu terima zahir, iman tetap dah ni. Ni terima hati. Dengan ihsan tu laksana. Biasanya saya pergi persoalan pusaka, persoalan poligami. Orang kata, alik sedap alik dia belaka tu dia kata. Masalah pusaka, masalah poligami itu hukum Allah. Ketetapan Allah. Sedap alik dia belaka, Tuhan tak adil. Tuhan tak adil. Tuhan berat alik orang lelaki. Lepas tu kan orang lelaki sudah sembah Allah. Orang cari Tuhan lain. Apa Allah tak adil, dia berat alik orang lelaki. Dah pusaka 2-1. Waliz zakari mislu unsayain. Kita maklum lelaki 2 bahagian. Sini semua lelaki tahu lelaki ni. Tak, lelaki 2 bahagian daripada perempuan. Dah aci pesen tu. Itu ketetapan Allah. Ijma' ulama, orang tahu belaka, jangan lupa soal. Kalau pun soal, tak aci Tuhan, tak adil Tuhan, bagi tak sama, kafir. Sebab apa? Engkar, tolak, bukan hina Allah Subhanahu wa taala. Dia menghina Allah. Dia terima. Pada masa gini, kita bagi sama rata lah. Tu terpulang kepada ampunya. Siapa ampunya? Yang lelaki ya. Yang lelaki tu nak lucu hak dia sikit, nak jadi sama dengan adik-beradik opah hak lain. Bukan kata nak lucu hak sikit, nak lucu sebagian dah hak dia lelaki. Dia tak ambil terus pun apa.
Hak dia kan. Rana kita bagi sama rata lah roh. Lelaki dia kata kita dah bagi sama rata lah. Ambil kawak belaka. Tak ada masalah. Sebab hak dia. Dia lucu hak dia tak ada masalah lah. Sekarang ni hak dia. Lelaki dua bahagian. Tiba-tiba dia lucu hak. Inakwi kadik-beradik dia hak lain. Tak ada masalah lah. Ada pula kata kena bagi dulu 2 bahagian, 1 bahagian, barulah dia bagi sama rata pula. Kalau nak bagi dulu nak orang ni, kalau rumah sebuah. Rumah sebuah. Nak bagi mana? Bagi dulu tak? Mung berapa batang tiang, mung berapa batang dinding. Kita dulu. Lepas tu barulah kita lucu hak wi kat orang lain pula. Dah syarat bagi dulu. Ya, hak kita tak ada hak kita. Hilang lah apa pun. Tiba-tiba kita kata, rumah ni ambil kawak lah. Walas, atas rumah tu kita ada hak. Tak, tambahan pula kita lelaki contohnya. Tiba-tiba rumah tu, kakak kita duduk. Hak dia sikit je ada rumah tu. Hak kita yang banyak lelaki. Awal-awal kita kata, ambil kawak lah rumah tu. Kenapa? Bahagian kita heboh dah. Beri pada kakak kita. Tak ada masalah nak bagi-bagi dahnya. Atau bak kita nak buat macam tu, pulang pada kita. Tapi bak hukum, kita wajib kena terima. Tetapan agama. Jangan ada persoalan lah. Sebab apa? Keadilan ni mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Adil. Bukan apa yang ditetapkan oleh akal manusia. Kalau perkara yang ditetapkan oleh akal manusia, manusia ni ada kecenderungan, ada kepentingan. Adapun tetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ada kecenderungan, Allah ada kepentingan. Allah tidak ada sebarang kepentingan daripada makhluk yang Allah jadikan, daripada hukum tetapan Allah. Allah tidak ada kepentingan, Allah tidak ada mengambil manfaat. Allah terkaya daripada segala-galanya. Biasa dengar dia hakim, dia cerita keadilan hukum Allah, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Biasa dengar dia hakim, dia ceramah. Dia kata hak lelaki 2 bahagian ni habis hawa-hawa. Hak perempuan 1 bahagian ni kosek budak. Dari ada tu lelaki, suami dia ada kan. Tu bahagian dia simpan bank setuh budak. Dah makan harian dia, suami dia ada. Yang anak lelaki ni dah bini lagi, anak lagi. Lepas tu yang perempuan ni pula, yang boleh 1 bahagian tadi ni simpan bank kosek pun dok. Sampai masa tu dia meninggal, suami dia boleh 2 bahagian. Bahang ke dia pula. Faham tak? Pandailah dia ajak anak-anak pun. Sekarang ni, hak mak ayah dia meninggal, boleh 1 bahagian ke dia, simpan. Setuh pun tak. Sampai masa mertua dia pula meninggal, sebelah suami dia boleh 2 bahagian. Suami dia boleh 2 bahagian. 2 bahagian tu, boleh ke dia pula sebahagian. Suami sebahagian, dia pula sebahagian situ. Bagi 2 pula dah situnya. Masuk dalam simpanan dia pula. Sebab apa? Lelaki besar tanggungjawab. Mana nak ceritalah keadilannya. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia cerita untuk menzahirkan kita orang ada agama. Apabila kata tu hukum Allah, kita tak mikir dah. Bila sebut kata hukum Allah yang maha mengetahui, yang maha adil, kita tak mikir dah. Itulah hukum yang terbaik. Sebab apa? Datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini kita panggil kita kenal Allah, Tuan agama. Tak terfikir dah. Hak ni cuma dalam radio tu nak menceritakan. Sebab takut ada di kalangan orang-orang ni, dia mari rasa pelik je bagi tak sama rata ni. Patutnya sama-sama lah. Tambahan pula dia kata hak perempuan lemah, hak perempuan lah boleh 2, dia kata. Ada dalam lagu tu. Lagu tu lagu negeri. Adalah hak negeri tu. Dia kata macam lelaki ni maknanya campur ke mana pun boleh cari sendiri. Perempuan ni lemah. Lelaki kan, mana campur ke mana pun lelaki boleh cari sendiri. Perempuan lemah. Jadi bagi merekanya kena lebih pada perempuan. Maknanya dia tahu hal manusia ni lebih daripada Allah yang menjadikan manusia. Ini lagu, tapi lagu ni cerita harga apa ni?
Nak cerita orang lelaki kuat, orang lelaki boleh berdikari, campur ke dalam hutan pun orang lelaki boleh berdikari, orang perempuan yang lemah, lebih kepada perempuan lah. Dan sekarang ni lelaki perempuan tu siapa yang buat? Allah yang buat. Dan siapa yang lebih mengetahui? Ada lagu seumpama, lagu negeri. Ada seumpama tu. Tu bahaya tu. Bahaya. Jadi bab pusaka, ketetapan Allahnya, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kena terima, jangan persoal. Satu laginya, poligami. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ijma' ulama. Orang tahu belaka, orang kafir pun tahu. Lepas tu macam mana? Kena terima. Terima, lepas tu beritahu lelaki nikah. Itu bab laksana. Kita kata terima. Islam kena terima, iman kena terima hati. Terimalah, itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa tu lelaki nak nikah lagi, dia tak tu bab ihsan. Bab Islam tetap dah diterima. Faham tak sini? Apabila suami nak kahwin satu lagi, isteri tak setuju. Tak setuju hukum ke, tak setuju pelaksanaan. Tak setuju hukum, kafir. Mana tak setuju hukum? Hukum poligami, hukum yang zalim. Hukum yang menganiayai perempuan. Hukum yang lapuk. Hukum yang ketinggalan zaman. Itu batal Islam dia. Wa'alaikumsalam. Sebab apa? Dia tak terima hukum. Pernah sekali masuk dalam TV. Satu program, seorang pakai sokok. Yang pakai sokok ni mufti masa tu. Sekarang dia tak mufti dah masa tu. Di masa yang sama ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ni kepala pun tak tudung. Hari Jumaat, hari Sabtu gitulah. Saya terdengar dalam TV. Orang perempuan ni kata poligami hukum yang menganiayai perempuan. Direct dia kata. Yang mufti tadi tu tak terkata apa-apa pun. Mungkin terkejut ke, wallahualam lah. Terang-terang dia kata. Perempuan ni sister in Islam. Dia kata poligami ni menganiayai perempuan. Ni hukum agama. Jangan duk persoal. Jangan duk tolak. Tolak hukum agama yang ijma' ulama, itu hukum agama, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Bukan perkara agama tu orang tahu belaka, tertolak, engkar, batal Islam. Lepas tu bab pelaksanaan tu cerita lain. Sebab pernah macam kita kata bab pelaksanaan. Bab pelaksanaan contohnya pejabat agama dia macam buat syarat. Buat syarat itu syarat persoalan pelaksanaan. Bab hukum tak ada siapa-siapa boleh sekat. Bab pelaksanaan dia ada syarat begian. Hak syarat agak mudahnya diperlih. Tak gitu. Perlih syarat dia agak mudah. Tu bab syarat dia nak macam kita kata agak pelaksanaan tu dia ada prasyarat dia. Bab hukum tak boleh konsep. Dari situ bab hukum. Pernah timbul satu kali tu camping. Camping satu suami satu isteri. Ni. Masa tu mufti perlih. Hak lama dulu. Hak lama. Ayah kepada Dr. Fathul Bari. Hak dulu. Apa nama tu? Dah, tu kemudian. Hak dulu. Ayah Fathul Bari. Yahya tu lah. Bila sebut kata ada camping satu suami satu isteri, dia kata kalau nak tolak hukum poligami murtad, kafir. Kalau camping tu nak tolak hukum agama, kafir. Tiba-tiba di belakang camping tu bukan orang sebarangan, orang-orang berkenaan, orang-orang hok duduk atas, tapi di kalangan orang perempuan lah. Lepas tu dia senyap kemudian tu. Sama ada camping tu disenyak ke macam wallahualam. Tapi ada cuba buat camping satu suami satu isteri. Itu nak lawan hukum agama tu. Adapun setakat nak memperketatkan syarat poligami, tu bab pelaksanaan tak ada masalah tu. Nak memperketatkan.
Syarat pelaksanaan tu. Bab hukum tak boleh kosek. Hadis tu bab hukum. Sebab itulah apabila kata suami tu nak kahwin selagi, jangan setuh bab hukum. Jangan setuh bab hukum. Kalau setuh bab pelaksanaan, layak ke tak layak. Situ. Dia umpan, awak tak layak, dia kata. Yang orang lelaki ni pula, hukum boleh. Dia kata hukum boleh. Hukum tu bab Islam. Umpan jangan masuk perangkat. Hukum boleh, apa hukum tak pakai. Habis. Jangan. Tu perangkat. Yang suami ni kata hukum. Yang isteri ni kata awak tak layak. Tak layak ni bab pelaksanaan. Bukan persoalan hukum. Hukum tetap dah. Itu hukum agama. Yang suami ni pula, dia tekan bab hukum. Hukum Allah. Hukum membenarkan. Betul lah. Kena duduk situ lah. Orang lelaki ni kata hukum benar. Isteri pula, memang hukum tu hukum Allah. Orang Islam kena terima. Tak terima hukum Allah jadi kafir. Memang kena terima. Dia pun dah setuju. Awak tak layak, dia kata. Tiba-tiba kawan tu layak. Orang ni pula nak lari. Kalau kawan tu layak pula, nak lari kat mana pula jadinya. Awak layak, dia kata. Saya pula tak layak. Dia jawab itu pula. Boleh jawab. Awak layak lah, awak berkemampuan. Saya tak layak. Sebab hati saya ni lemah. Iman saya ni lemah. Sebab amal saya kurang. Sebab awak tak boleh didikan agama yang sempurna pada saya. Mana? Jadi tak? Kalau awak boleh didikan agama sempurna pada saya, ilmu agama cukup, amal agama cukup, iman saya pun kuat, saya cari bini kepada awak tu. Mana? Boleh give lah ke tu. Tapi yang konsep pak hukum, aku yang konsep. Konsep bab hukum siap. Konsep bab hukum siap. Tu Islam. Terima hukum adalah Islam. Orang Islam, lelaki ke, perempuan ke, sama sahaja. Hukum Allah kita kena terima sekalian. Jangan persoal. Bab pelaksanaan. Di bab pelaksanaan ni, bukan persoalan isteri itu sendiri. Layak ke tak layak, tak ada kena mengena dengan dia pun kadang-kadang. Tak ada kena mengena dengan dia. Yang nak kahwin seorang lagi tu menantu dia. Yang anak dia tu saing molek-molek ada dah. Dia pergi hasut pula muni bodoh ke, witut laki membini seorang lagi, siap pula dah. Apa masalah di situ? Anak dia sendiri saing dah. Sebab anak dia tahulah masalah rumah tangga dia. Yang mak tak ada kena mengena ni. Yang dia hasut ke anak-anak dia tu apa bodoh sangat mu. Wi tu laki bini seorang lagi. Tu masalah. Tapi kok mana pun hukum jangan sentuh. Sebagai orang Islam kita kena terima hukum. Sebagai orang beriman, hati kita kena terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ihsan, bab pelaksanaan itu pergi kepada kekuatan kita lah pulaknya situ. Jadi syarat-syarat banyak pula bab pelaksanaan ni pula. Cuma kita kena bagi molek antara Islam terima segala tetapan Allah dengan ihsan laksanakan. Ihsan ni lah. Ini penilaian sama ada Islam dengan iman kita kuat ataupun tidak. Sebab kalau kita tidak laksana hukum Allah, Islam tetap dah kena terima. Kita sebagai orang Islam, ini hukum Allah, sebagai orang Islam kena terima. Lepas tu bab pelaksanaan, melaksanakan hukum agama Allah adalah wajib ijma' ulama. Bila pelaksanaan hukum Allah ni wajib, kita tidak laksanakan. Kita tidak laksanakan, ada tak keuzuran syar'i? Hak syarak membenarkan. Tidak laksanakan, ada tak keuzuran syar'i? Kalau ada, kita tidak bersalah. Kalau tidak ada keuzuran syar'i, kita duduk dalam berdosa kerana tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hak bab terima hukum, orang Islam kena terima. Tolak aja kafir. Kami terima ni hukum agama Allah. Orang Islam kena terima. Lepas tu laksana macam mana? Nanti dulu. Kemudian. Jadi bab pelaksanaan wajib laksana segera. Kalau kita nak tangguh, boleh dengan ada keuzuran syar'i. Kalau tidak ada keuzuran syar'i, hanya nafsu kita yang tak mahu melaksanakan, kita menanggung dosa kerana meninggalkan kewajipan laksana hukum agama.
Kewajipan terima hukum agama sebagai orang Islam. Kewajipan laksana hukum agama pergi pada ihsan. Itu kewajipan laksana hukum agama. Tapi kalau tak laksana hukum agama, kerana ada keuzuran yang dibenarkan pada syarak, barulah kita tidak berdosa. Kalau tidak laksana kerana nafsu kita, kita meninggalkan melaksana kewajipan agama, kita duduk dalam keadaan berdosa sebab tidak ada ihsan. Islam, tapi Islam yang tidak sempurna. Sebab nak sempurna Islam, pergi kepada ihsan. Islam kita comel, ihsan kita comel, pokok pangkal je bernilai ke tidak, bergantung pada iman. Kalau hanya zahir je buat, tapi dalam tak terima, ini dipanggil orang Islam yang ada ihsan tapi tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil munafik. Ini munafik kekal neraka, neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Jadi kena faham boleh antara Islam, iman, kemudian pergi kepada ihsan. Apalah pergi pula kepada rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman lepas dah, rukun Islam 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.